Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pelajar-pelajar tingkatan 1. So, pada minggu kedua ini saya menyediakan pengajaran berkaitan dengan bab 1, tajuknya arah. So, bahagian kedua, sambungan daripada minggu lepas. So, sebelum saya teruskan ke minggu lepas, sebelum saya teruskan ke sambungan daripada minggu lepas, saya cuma nak ingatkan, saya dah terangkan, saya dah tulis, saya dah jelaskan pada grup Telegram dengan ayat panjang lebar saya tulis. Terutama saya tegaskan berkaitan dengan larangan tanya orang lain berkaitan dengan kata kunci. Saya tegaskan juga, yang tahu, yang berjaya, jangan bagi tahu. Tapi masih berlaku. Dan saya tetap dengan apa saya cakap, yang dah kantoi berlaku, saya akan ambil tindakan. Buka sekolah nanti siap. Yang tak kantoi, jangan ingat Allah akan sembunyikan apa korang buat sampai bila-bila. Mungkin minggu pertama korang boleh menipu, tapi minggu kedua mungkin akan kantoi. Dan saya, siapa-siapa yang kantoi, memang saya tak lepaskan. Saya cakap, saya buat. So, tolong, saya bersusah payah buat rakaman, korang saya nak belajar. Bukan susah pun, bukan saya suruh berlari kat padang, bukan saya suruh keluar pergi mana-mana. Just dengar apa saya terangkan ini saja. Tak susah pun. Berbanding dengan apa yang saya buat ni, saya lagi susah. Sebab tu saya sakit hati bila apa yang saya buat ini masih lagi nak menipu. So, jangan bila belajar tak berkat menipu. Sebab tu tak pandai-pandai, exam tak ingat-ingat. So, tolong belajar betul-betul lah masalahnya. Saya tak menyusahkan korang nak baring sambil-sambil baring ke, sambil-sambil duduk dalam keadaan macam mana seselesanya ke, nak duduk bersandar pada tilam yang lembut ke, pada bantal yang lembut ke, saya tak kisah. Yang penting saya nak anda dengar dan cuba tengok pada skrin apa yang saya tunjukkan, fahamkan, uji minda sekejap lagi, tolong jawab betul-betul, sebab itu mengukur kebolehan anda. Ini dah lah dia bagi tips kat orang, bagi penerangan kat orang, bagi hint kat orang kat mana kata kunci. Lepas tu uji mindanya bukan betul pun, separuh pun tak dapat. So, di mana kebaikan korang buat? Dalam menyusahkan orang lain. Orang tu dah tak belajar betul-betul, korang pergi bantu pula, membantu orang yang tak nak belajar. Habis tu dapat pahala macam tu. So, saya tak suka apa yang berlaku itu. So, saya akan ambil tindakan siapa yang kantoi itu. So, minggu kedua tolong, saya tegaskan lagi sekali, belajar betul-betul. Tak perlu minta bantuan orang. Kita ada mata sendiri, kita ada telinga sendiri, kita gunakan. Tak perlu bantuan orang. Semua orang saya bagi benda yang sama, tak ada perbezaan pun. So, masing-masing boleh buat. Seterusnya, saya tak nak panjang lebar yang itu, cukup. So, hari ini saya akan sambung berkaitan dengan bab 1 arah. So, apa yang anda akan diterangkan hari ini? Hari ini anda akan diterangkan berkaitan dengan cara menentukan arah mata angin menggunakan matahari. Pada zaman dahulu, zaman lama dahulu, belum ada kecanggihan lagi. Zaman sekarang kita dah ada kecanggihan di mana kita boleh menggunakan kompas saja. Dengan kompas saja, kita dapat menentukan arah mata angin dengan senang. Kejap lagi tajuk kompas. Sekarang ini sebelum penciptaan kompas itu, maka waktu itu nak menentukan arah. Kenapa? Sebelum adanya kompas, adakah di lautan tak ada orang yang berlayar menggunakan kapal? Ada. Walaupun kompas tak wujud, dah ada orang berlayar di lautan. Lautan, kalau korang tahu, lautan itu satu tempat yang rata. Yang kalau kita berada di tengah-tengah lautan, kita takkan tahu mana arah. Bukannya ada signboard di tengah lautan itu. So, macam mana dia orang nak tahu arah mana dia orang perlu tuju, arah mana nak balik ke negara dia orang semula?
Sebab tu zaman sebelum adanya kompas, mereka menggunakan pendekatan matahari. Matahari macam mana? Dia akan tengok dua keadaan. Pertama, dia tengok pada matahari terbit. Matahari terbit itu bila pagi, kita nampak matahari itu makin naik. Daripada tak ada, dia makin muncul. Itu adalah matahari terbit. Dan satu lagi dipanggil matahari terbenam. Matahari terbenam adalah daripada kita nampak matahari tersebut, makin lama makin hilang. Dan akhirnya matahari tersebut hilang dari pandangan kita. Itu adalah matahari terbenam. So mereka menggunakan dua kaedah itu. So apa dia? Macam mana? Kita teruskan. Cara menentukan arah mata angin menggunakan matahari. Langkah-langkah untuk menentukan arah mata angin berpandukan matahari. Ada langkah dia. Bukannya kita boleh main ni je kan, nak tahu arah kan. Dalam geografi dia tetapkan cara. Cuma cara mengingat ikut cara saya. Cara buku teks dia bagi secara keseluruhan. Dan saya buat kajian selama pengalaman mengajar. Bila korang baca buku teks, korang faham. Tapi bila exam, korang lupa. Sebab tu saya nak relatekan dengan apa yang saya ajar pada minggu pertama, iaitu 8 arah mata angin. Saya dah bagi tahu anda suruh hafal. So kali ni kita akan guna semua benda itu semula. Apa dia? Pertama, dia cakap berdiri menghadap ke arah matahari terbit. Matahari terbit ini adalah matahari yang asalnya tak ada, tak nampak matahari. Lama kelamaan matahari itu makin muncul ke arah itu. Arah matahari terbit itu, kita berdiri menghadap matahari itu. Tapi dalam exam, tak semestinya soalan keluar gambar orang itu menghadap matahari. Pernah saya jumpa satu exam, gambar matahari berada di tangan. Jadi ramai yang jawab salah. Sebab tu saya kata dalam buku teks ni kita boleh faham, tapi bila exam dia tukar sedikit, kita tak faham dah. Sebab tu saya nak anda ikut cara yang betul. So ikut cara apa saya bagi tahu. Ini adalah gambar dalam buku teks anda. Lelaki ini berdiri menghadap matahari terbit. Menghadap matahari terbit. Sebelum saya teruskan, kata kunci pertama hari ini adalah belajar. B-E-L-A-J-A-R. Semua huruf kecil ditulis rapat-rapat. Belajar. So apa yang penting anda perlu tahu adalah di mana lelaki ini berdiri menghadap matahari terbit. Apakah arah matahari terbit? Itu adalah poin yang paling penting. So dengar betul-betul. Matahari terbit dari arah mana? Kita berdiri ataupun mana-mana lah, kita pergi tepi pantai ke mana-mana ke, tiba-tiba kita tengok ada matahari terbit di hujung sana. So bila kita nampak matahari terbit, arah itu automatik korang kena tahu ia adalah arah timur. Matahari terbit dari arah mana? Matahari terbit dari arah timur. Tolong ingat sampai bila-bila timur. Matahari terbit. Terbit itu apa? Daripada tak ada matahari, kita nampak dia muncul. Itu adalah terbit. So, bila dia terbit daripada arah timur, maka matahari akan terbenam di arah mana? Dia lawan kepada timur, iaitu barat. Jangan keliru. Matahari terbit dari arah timur. Ingat yang itu. So macam mana? Arah di hadapan anda adalah timur, manakala arah di belakang anda ialah barat. Itu buku teks. So kita nak kembali mengajar macam apa yang saya suruh anda hafal. Pertama, bila kita tahu poin hint yang diberikan. Hint yang diberikan adalah lelaki ini menghadap matahari terbit. So arah matahari terbit, arah apa? Dia menghadap ke sini. So arah matahari terbitnya di sini. Di sini arah matahari terbit. So arah matahari terbit adalah arah timur. So saya letakkan T, timur. Masih ingat? Timur. Bila kita dah ada timur satu, tak sepatutnya anda salah. Sebab rakaman pertama hari itu, bila uji minda,
saya tukar sedikit saja utara, saya pusing utara ke sebelah kanan, sebelah kiri, ramai yang salah. So dalam kelas, berapa orang saja? Saya rasa cuma 1 ataupun 2 orang saja yang dapat betul semua hari itu. Yang lain ramai yang salah, keliru. Sedangkan saya dah bagi tahu dah, utara tak semestinya di atas. Kita kena tengok petunjuk. Tapi masih ramai yang salah. So bila kita dapat tahu timur ini di hadapan, kita kena ingat fakta yang saya berikan, yang saya suruh anda ingat, iaitu lawan arah timur. Lawan arah timur adalah arah apa? Saya suruh anda ingat, lawan arah timur adalah arah barat. So, mana lawan arah timur? Di situ. Maka jawapannya adalah barat. Seterusnya, yang mana kita perlu ingat lagi? Saya berikan juga pada anda, iaitu dari utara ke arah kanan. Cikgu, utara tak ada dalam gambar ini. Mana ada? Kita cuma ada T dan B saja, timur dan barat saja. Kan? Utara tak ada. Tapi ingat saya bagi tahu itu bila saya mengajar, dari utara ke arah kanan. Dari utara ke arah kanan. Arah apa jawapan dia? Jawapannya adalah timur. So, kalau korang tengok pada gambar ini, tengok betul-betul gambar ini. Katakanlah, cikgu, saya rasa sinilah utara. Kita tengok betul ke tak? Kalau anda rasa sini adalah utara, so dari utara ke arah kanan. Dari utara ini ke arah kanan sana. Adakah timur di sini? Bukan. Bermakna utara bukan di sini. Salah. Kita tengok sini pula. Kalau sini utara, pusing kepala anda, tengok betul-betul. Kalau sini utara, so dia cakap dari utara ke arah kanan. Dari utara ke arah kanan sini. Adakah timur? Betul, timur. So, di mana utara? Kita automatik tahu utaranya di sini. So utaranya di sana. Benda senang saja. Seterusnya, bila kita dah tahu utara di mana, lagi apa lagi yang saya suruh anda ingat? Iaitu lawan arah utara. Bila saya mengajar minggu lepas, saya bagi tahu minggu pertama, lawan arah utara adalah selatan. So, di mana lawan arah utara? So, selatan. Dengan itu, kita dah ada 4 arah mata angin utama. Yang itu yang dah diterangkan, 4 arah mata angin utama. Sesenang itu sahaja. So, orang yang berdiri tadi, kita cuma ambil satu hint sahaja, iaitu timur. Sebab dia bagi tahu lelaki ini berdiri menghadap matahari terbit. So dalam exam jangan pelik, dia bagi gambar, cuma gambar gunung dan juga nampak matahari sedang terbit. So dia minta apakah arah. So kita pun boleh jawab juga. Tak semestinya perlu ada orang. Faham Sebab tu saya nak anda fokus, anda tahu arah matahari terbit adalah timur. Seterusnya, apa lagi hint saya bagi untuk tahu? 4 lagi arah mata angin perantaraan. Namanya arah mata angin perantaraan. Ada 4 lagi. So, apa hintnya? Hint yang pertama lagi. So, kita baca dulu yang ni yang buku teks. Depakan kedua-dua belah tangan anda, tangan kiri anda menunjukkan arah utara, manakala tangan kanan anda menunjukkan arah selatan. Tak penting ni. Saya nak anda hafal ikut cara saya bagi. Seterusnya, apa lagi hint yang anda kena tahu? Antara timur dan selatan. Yang ni pun saya bagi tahu. Cikgu, kenapa kena ingat timur dan selatan dahulu? Sebab daripada 4 arah mata angin perantaraan, cuma satu yang ada 1 perkataan saja. Yang lain semuanya 2 perkataan. So, apa jawapan dia? Tenggara. 1 perkataan saja, iaitu tenggara. So, antara timur dan selatan, yang mana? Ni timur, ini selatan. Nampak? So, antara 2 ini, so jawapannya di sini adalah tenggara. Saya pendekkan, ringkasnya TG. Tapi, jawapan penuhnya tenggara. Jelas So,
Daripada kita dah tahu satu, tinggal 3 lagi. Seterusnya, apa lagi yang saya bagi tahu hari itu? Iaitu bersebelahan utara. Mana utara? Utaranya adalah di sini. Kan? So, bersebelahan dia. Mana sebelahnya? Ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. 2 ini. Okay. Arah dengan perkataan belakangnya laut. Saya dah bagi tahu hari itu ada perkataan laut. Depannya kita tengok. Kalau sini utara, sini barat, maka di atas ini dia akan jadi barat. Kataan belakangnya laut. So, barat laut. Kalau sini pula cikgu, sini tepinya adalah timur. Sini utara. So, dia akan jadi timur laut. Jelas Dia ada perkataan laut di belakangnya. So, tu di sebelahnya bersebelahan utara. So, kita ada timur laut, kita ada barat laut. So, kalau korang ikut cara saya, benda ini akan korang dapat jawab. Uji minda kejap lagi, saya akan masukkan perkataan-perkataan ini. Saya nak anda jawab dengan betul. Okay, dan yang terakhir adalah selebihnya adalah tambahan daya. Yang tinggal yang mana? Yang ini. Sebelah apa? Sebelah barat. So, apa dia? Barat daya. Itu sahaja. Kita dapat 8 arah mata angin hanya dengan menggunakan hanya dengan menggunakan matahari. Hanya menggunakan matahari saja kita sudah dapat 8 arah mata angin. Okey, seterusnya. Cara menggunakan kompas. Cara menentukan arah mata angin menggunakan kompas. Okey. Kata kunci kedua adalah fokus. F-O-K-U-S. Semua huruf kecil di-type rapat-rapat. Fokus. Okey. Seterusnya adalah menggunakan kompas. Kompas dicipta untuk menentukan arah dengan tepat. Bila adanya kompas lagi senang. Kalau zaman dulu, bila dia belayar pun, bila masuk waktu malam, mereka akan mula, orang kata, keliru mana arah yang betul. Sebab tak ada matahari masa tu. Kan? So, disebabkan itulah penciptaan kompas. So, kompas diciptakan adalah untuk menentukan arah dengan lebih tepat. Okey. Ini adalah contoh kompas. Apa yang pernah tengok, ada pelbagai jenis kompas. Kalau korang tengok cerita Pirate of Caribbean, mereka ada kompas yang antik, yang lain-lain dalam gambar itu. Kalau korang tengok macam-macam cerita lagi pun, pelbagai bentuk kompas, sama saja. Yang penting pada kompas itu akan ada jarum, satu jarum di dalamnya. Jarum itu bukan macam jarum jam yang sentiasa bergerak. Jarumnya sentiasa menunjukkan satu arah saja. Arah mana? Kompas jarumnya akan menunjukkan arah utara. Tu korang pusing macam mana? Jangan pula cakap, cikgu, kompas saya rosak, saya pusing-pusing pun jarumnya tunjuk arah yang sama aja. Memang macam tu. Okey, kalau korang kata dia rosak, bukan kompas tu yang rosak, korang yang tak faham. So, kompas memang akan ada satu jarum yang sentiasa menunjukkan satu arah, iaitu utara. Jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah utara kerana dipengaruhi oleh tarikan magnet dari kutub utara bumi. Dia akan sentiasa menunjukkan arah utara. Ingat itu. Memang akan tunjuk arah utara. Bila kita dah tahu satu arah utara, 8 yang lain kita dah boleh tahu. Tak ada masalah. Seterusnya, 8 arah mata angin ditunjukkan pada permukaan kompas. Kalau korang tengok pada kompasnya ada 8. Dia ada N, dia ada E, dia ada S, dia ada W, dia ada dan pelbagai lagi ini semua. Tapi cikgu, kita belajar utara, selatan, timur, barat. Ni apa N, E, S, W ni apa benda pula ni? Ini adalah dalam bahasa English. Okey, kita belajar bahasa Melayu. So, dalam bahasa Inggeris, pada kompas korang boleh tengok sendiri, utara yang kita belajar utara itu dia adalah N. So, pada kompas
korang jumpa perkataan N itu adalah utara, S adalah selatan, E adalah timur, W adalah barat. So jangan keliru bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Kita kena tahu. So seterusnya adalah apa dia? Pantang larang penggunaan kompas. Guna kompas pun ada pantang larang Mesti ada pantang larang. Bukannya semua keadaan kita boleh guna, semuanya betul bacaannya. Sebab tu ramai orang dia ada kompas, tapi dia masuk dalam hutan, dia boleh tersesat di dalam hutan. Kenapa? Sebab dia gagal membaca kompas dengan tepat. Kenapa? Dia langgar pantang larang. Pantang larang ni bukan baca pantang larang cerita hantu bukan. Ini adalah pantang larang penggunaan dia. Apa dia? Pertama, kompas mesti berada di tempat yang rata. Ramai orang dia letak kat tangan dia sahaja, sambil berjalan dia letak kat tangan. Kat tangan kita sebenarnya tak rata. Bila bergerak sikit dia memang tak rata. So kebarangkalian bacaan salah itu tinggi. Sepatutnya kita kena letak di tanah, di rantai tanah bawah tu. Kita clearkan semua benda, daun-daun, rumput, apa semua kita clearkan, pastikan rata. Kita letak buat bacaan di tanah. Itu yang betulnya Yang kedua, jauhkan kompas daripada bahan berunsur besi atau magnet. Kalau kita pegang kompas, tiba-tiba di tangan kita ataupun berhampiran dengan kompas itu ada magnet lain, jarum itu dia tak akan tunjuk utara dah. Dia akan tunjuk magnet tu je. So dia akan mempengaruhi. Sebab itu jangan ada besi dan magnet berhampiran dengan kompas. Ia akan menyebabkan anda salah membaca kompas. Jelas So seterusnya, panduan mengorientasikan kompas magnetik. Yang ini saya akan membaca sebab ini dalam buku teks. Penerangan lebih detail macam mana cara menjawab selepas itu. Sekarang ni anda perlu faham apa dalam buku teks bagi tahu. Cara untuk kita orientasikan kompas magnetik So pertama, anda perlu berdiri menghadap objek yang anda ingin tentukan arah. Contohnya lah, pada gambar ini ada seorang abang ni, dia berdiri di kawasan taman dan dia nak tahu arah satu pokok. Pokok itu di hadapan dia. Dia nak tahu arah apa. Boleh tahu tak arah apa tanpa menggunakan apa-apa? Dia berdiri situ waktu tengah hari. So, dia tak tahu kat mana matahari terbit. Tak tahu. So, macam mana? Boleh dia agak-agak mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat? Tak boleh. So, dia perlu menggunakan kompas magnetik. So, cara dia berdiri terlebih dahulu. Dia tengok aja pokok yang nak dia tentukan arah itu. Yang kedua, letakkan kompas pada permukaan yang rata. Pastikan anda menjauhi objek besi seperti tiang besi dan kerusi besi. Ini adalah Ini adalah pantang larang yang macam saya bagi tahu tadi pantang larang. Yang ketiga, orientasikan kompas dengan memusingkan kompas perlahan-lahan sehingga jarum kompas menunjukkan arah utara. Bila kita ambil kompas tadi, kita letakkan pada tempat yang rata, dia akan tunjuk satu arah saja. Jarumnya akan tunjuk satu arah saja. So korang kena pusing kompas itu biar jarumnya selari dengan huruf N utara. Pusing dia, pusing, jarum tak bergerak. Tapi bila kita pusing, huruf N itu bergerak. So huruf N itu kita pastikan gerak sampai dia selari, bertindih. Jarum itu dengan huruf N bertindih. Seterusnya, kita pusing gambarnya. Nampak tak? Garisan jarum itu bertindih dengan huruf N. Itu adalah caranya. Seterusnya, yang keempat, anda dapat menentukan arah objek tersebut dengan berpandukan kompas. So, dia pun tengoklah pokok itu. So, dia tahulah arah mana. So, dia boleh tahulah arah pokok itu arah mana. So, cikgu tak clear jugalah, cikgu tak nampak sangat. Tak apa, kita tengok pada dua contoh dalam bentuk latihan yang anda perlu tahu. Kita tengok.
Ini adalah contoh latihannya. Kita ada 3 tempat, 3 kotak. 1 kotak A, 1 kotak B dan 1 kotak C. Okey, ada 3 kotak. So, soalannya, apakah arah kotak A dari kotak B? Soalan ini adalah soalan di mana soalan berkaitan dengan kompas. So, korang kena menggunakan kompas. Okey, soalannya, apakah arah kotak A dari kotak B? Bila anda diberikan kompas, kat mana anda kena letakkan kompas itu? Adakah anda perlu letakkan kompas pada kotak A atau kotak B? Saya baca balik arahan. Apakah arah kotak A dari mana? Dari kotak B. So, di mana kita perlu letakkan kompas? Bila kita perlu letakkan kompas adalah pada perkataan dari. Dari mana? Dari kotak B. Bermaksud kompas diletakkan di kotak B. Saya letakkan kompas pada kotak B. Nampak tak jarumnya? Menunjuk arah mana? Menunjukkan arah merah ini di sini. N-nya di sini. So, kita tahu kesimpulannya bila kompas macam itu, pada penerangan saya, kita cari petunjuk. Ingat tak saya kata cari petunjuk. Jika tiada petunjuk, maka arah atas adalah arah rujukan. Yang penting cari petunjuk. Petunjuk di mana? Sini. So, utaranya di mana? Di sini. Utaranya di sini. So, kalau kita letakkan arah mata angin, maka utaranya di sini. Bila utaranya di sini, lawan arah utara, selatan. Daripada utara ke sebelah kanan, ke arah kanan, timur di sini, barat di sana. Kita dah dapat tahu dah. So, arah kotak A mana? Arah kotak A ke arah sana. So, jawapannya apa? So, jawapannya adalah selatan. Kotak A berada di selatan kotak B. Jelas tak? Saya harap anda semua jelas dengan penerangan ini. Kita bagi satu lagi contoh. Satu lagi contoh. Tak apa. Satu lagi contoh. Apakah arah kotak C dari kotak A? Kotak C yang ini dari kotak A. Dari kotak A. So, di mana kita perlu letakkan kompas? Adakah di kotak C ataupun kotak A? So, kita cari perkataan dari. Dari mana? Dari kotak A. So, diletakkan kompas pada kotak A. Arahnya. Cari petunjuk. So, petunjuknya mana? Arah merahnya di sana. So, bila arah merahnya di sana, kita dapat tahu secara rumusan, arah mata anginnya adalah di sana utara, lawannya selatan. Dari utara sebelah kanan timur, lawan timur barat. So, kotak C berada di arah mana? Di arah sana. So, arah sana adalah arah apa? Antara timur dan selatan. Jawapannya apa? Tenggara. So, kotak C berada di arah tenggara kotak A. Jelas So, saya harap anda faham. So, penerangan untuk minggu kedua habis di sini. So, saya harap penerangan saya tadi dapat membantu anda untuk saya harap dapat membantu anda untuk memahami apa yang saya terangkan tadi. So, anda boleh terus ke uji minda. Saya harap pada bahagian uji minda akan lebih ramai minggu ini dapat skor 10/10. Minggu lepas macam saya bagi tahu cuma 1 atau 2 orang saja dalam satu kelas yang dapat skor 10/10. Yang lain ada yang dapat 2, ada yang dapat 3 sahaja per 10. Sangat-sangat mengecewakan. So, sebelum saya tamatkan penerangan saya hari ini, kata kunci ketiga adalah amanah. A-M-A-N-A-H. Amanah. Huruf kecil rapat-rapat. So, sekian. Terima kasih. Saya tamatkan pengajaran hari ini dengan
ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.